Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk kita terus berada di atas jalan ini dan terus beristiqamah dalam perjalanan kita, dan pastikan apa yang kita dapat daripada ilmu yang tepat dan juga daripada ulama-ulama yang rasikhun fil ilmi, ulama-ulama yang amanah di dalam ilmunya. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita, Allah berikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Kerana ujian di akhir zaman ini makin lama makin dahsyat, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita dengan keilmuan yang ada supaya kita dapat berjalan di atas jalan yang betul. Baik, kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi kita membicarakan tentang babul ihsan, dan kita telah menyelami makna ihsan itu sendiri, dan lepas tu kita tahu balaslah ihsannya dengan ihsan, membalas kebaikan, kemudian ihsan kepada diri sendiri. Dan pada bab kali ini kita membicarakan ihsan kepada orang tua, terutamanya ibu dan ayah kita lah. Dalam bicarakan ihsan kepada orang tua, terutamanya ibu dan ayah kita, kerana dia adalah kemuncak lelaki dan wanita yang paling agung di muka bumi, ya, setelah para rasul ataupun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang terpilih yang Allah berikan, anugerahkan sehingga disebutkan keistimewaan mereka di dalam Al-Quran. Jadi oleh kerana itu kita menyaksikan, ya, keistimewaan itu merupakan satu yang Allah berikan, bukan manusia. Jadi walaupun kedudukan seorang ibu dan ayah itu dianggap hina macam mana sekalipun, dia tetap ibu dan ayah. Ataupun dianggap jahat bagaimana sekalipun, dia tetap ibu dan ayah, dan cara muamalah kita adalah berbeza sama sekali. Ya, jadi oleh kerana ketetapan itu datang daripada Allah, maka ketaatan mutlak perlu dilakukan. Jika dulu kita bersifat keras, bersikap kasar dengan mak dan ayah kita, jadi bila dalam bab ini, jangan sekali-kali kita bersikap kasar ataupun keras dengan mak dan ayah. Sabar. Kainah mak dan ayah kita tu sabar. Sebagaimana kainah kita dalam perut mak dan mak kita dahulu, yang menyebabkan mak kita tu sakit teruk nak melahirkan kita, dia tetap sabar. Okay? Dan kainah kita di waktu kecil, ayah nak mencari rezeki itu bukan sebarangan, bukan mudah yang disangkakan, dan dia tetap sabar. Okay, jadi oleh kerana itu, ihsan kepada orang tua, ya, konteks ihsan pada orang tua ini ialah melakukan kebaikan. Tadi ihsan dengan Allah itu dikatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seperti kamu melihat dia, ya, tetapi kamu tidak melihat Allah, Allah tetap melihat kita. Itu ihsan dengan Allah. Adapun ihsan dengan makhluk, ya, yang dikatakan makhluk Allah ini kita melakukan dengan kebaikan sesama kita. Baik. Islam adalah rahmatan lil alamin. Agama yang membawa rahmat bagi alam semesta. Maka umat Islam diperintahkan agar menebar kebaikan serta kasih sayang kepada siapa pun dan di mana pun. Ya, ini di antara perkara yang menarik, bahawa Islam yang bersifat rahmatan lil alamin. Dia bukan agama yang dikatakan kononnya membela binatang-binatang, membela manusia, membela begitu. Itu semua hanya nama-nama ataupun ucapan-ucapan yang berlegar daripada mulut-mulut kononnya. Ya, mereka itu adalah pembela kepada itu dan ini. Namun begitu kita mengatakan bahawa rahmatan lil alamin, agama yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia ini memang tabiatnya membela semua bentuk, bukan sekadar, ya, binatang-binatang, manusia-manusia, bahkan sehingga kan, ya, terhadap jin pun diambil kira, terhadap malaikat pun diambil kira, terhadap tumbuh-tumbuhan dan gunung ganang pun diambil kira. Ya, hebat rahmatan kita. Ya, sehingga angkasa raya pun diambil kira. Semua ada dalil.
Ya, semua ada dalil. Sehingga kan Rasulullah kata janganlah menyakiti malaikat. Ya, disebabkan apa? Bila kita bangun tidur, kita tak bersiwak, lalu kita melakukan solat malam misalnya, kenapa malaikat meletakkan mulutnya pada mulut kita? Ya, pertama saya beriman dengan kewujudan malaikat yang begitu. Kerana hadis yang sahih, tidak ada syak bagi saya. Okey. Kemudian itu di antara makhluk, di antara malaikat dengan kita. Bagaimana pula dengan makhluk-makhluk yang lain seperti binatang? Sehingga kan Rasulullah, ya, kita dekat raya korban ni, nak sembelih binatang pun diambil kira bagaimana cara menyembelih, bagaimana pisau yang disembelih melalui research yang dibuat. Ya, orang kononnya, ya, orang barat ni mengatakan dia membela, ya, tak mau binatang tu sakit. Itulah masalahnya. Apa yang dibuat? Kononnya dia bagi injection pada binatang tersebut, pengsan, ataupun diketuk pengsan. Tuan-tuan dan perempuan, melalui research seorang pakar, bila diambilkan penyembelihan orang muslimin dan juga dengan orang kafir, cara penyembelihan pertama diletakkan alat CCE, CGE ke apa tu, yang mana yang mengesankan degupan jantung dan kesakitan. Didapati boleh katakan semua tindakan yang Allah ajar kepada kita, binatang itu tidak sakit. Ya, cuma dia macam kejutan yang dikatakan dalam research itu, kejutan, bukan kesakitan. Bahkan apa yang berlaku pada dia, dikeluarkan darah apa semua, itu menyebabkan binatang itu dalam keadaan, ya, keluarkan darah yang begitu banyak, maksudnya yang bersesuaian untuk kita memakan daging dia. Berbandingkan barat yang tidurkan binatang tu, didapati dalam siri catatan yang dibuat oleh Prof research ni, didapati walaupun binatang itu tidur tetapi nampak kesan kesakitan tu tinggi dan juga tekanan jantung untuk keluarkan darah tu rendah, dan akhirnya daging itu tidak sesuai untuk dimakan. Ya, ala kulihal, agama kita adalah agama wahyu, ikut sahaja. Ya, agama kita adalah agama rahmatan lil alamin. Jangan jadi pula orang yang kononnya nak menjaga binatang, tak nak makan binatang. Itu lagi penyakit. Ya, tak nak makan binatang sembelihan, itu lagi penyakit. Makanlah sayur-sayuran. Alhamdulillah, tak apalah, ala kulihal. Kita katakan dalam Islam segala-galanya ada kebaikan. Dan Rasulullah melarang membunuh burung-burung tanpa sebab. Ya, kita nak cuba tembak-tembak burung atau plastik burung, tak boleh. Tidak dibenarkan. Kalau sekadar untuk menjadikan bahan tembakan. Tetapi kalau nak jadi bahan sembelihan makanan, tidak mengapa. Semuanya akan dipersoalkan. Begitu juga Bukit Bakau yang Allah sebutkan dalam surah Fussilat, bagaimana ia telah diberkatkan. Tidak boleh kita berbuat sesuka hati. Ya, Bukit Bakau tu tak boleh nak runtuh sesuka hati, tak boleh nak tarak sesuka hati. Semua itu ada panduan-panduan ihsan kita. Kerana sistem eco kita ini memerlukan kestabilan. Dia tak boleh buat sesuka hati. Okey? Jadi ala kulihal, apa yang kita lihat dalam bab ini, bahawa Islam bersifat rahmatan lil alamin melalui Rasulullah SAW. Ianya merupakan rahmatan, memang rahmat sebenar-benarnya. Okey. Namun ingatlah wahai saudaraku bahawa orang pertama yang berhak menerima perlakuan baik dan kelembutan kita adalah kedua orang tua. Betapa tidak demikian, mereka lah perantaraan keberadaan kita di dunia ni. Mereka telah berlaku ihsan kepada kita, mengasuh, membesarkan kita dengan kasih sayang yang tulus. Itulah mengapa salah satu darjah ihsan yang termulia adalah ihsan seorang hamba kepada orang tuanya. Sehingga kan disebutkan dalam hadis bahawa kedudukan orang-orang tua ini sehingga dikaitkan dengan babul jannah yang disebutkan para ulama, min abwabil jannah ialah birrul walidain, ya, melakukan ihsan kepada orang tuanya. Apabila Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis waktu dia menaiki mimbar, rugilah ataupun celakalah dalam istilah kasar itulah, rugilah bagi orang yang mempunyai kedua ibu bapa atau salah seorang ibu bapanya yang masih hidup tetapi dia tidak boleh masuk syurga. Ini mengisyaratkan pada ibu bapa ada syurga. Walaupun ibu bapa tu kafir, ya, ada syurga. Kerana apa? Bir itu kita akan saksikan bagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran nanti. Kita akan lihat. Ya, bagaimana terutamanya dalam surah Luqman, ya, mengajar kita berurusan dengan ibu bapa yang tidak beriman. Baik, kita lihat.
Allah memerintahkan kaum muslimin agar senantiasa berbuat baik dengan berbakti kepada orang tua, dua orang tua. Bahkan dia menyebutkan perintah ini secara beriringan dengan perintah untuk beribadah kepadanya semata-mata. Ini tentu menunjukkan betapa agung perintah tersebut. Allah berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah kepada selain dari Allah, dan hendaklah dia berbuat baik kepada ibu bapanya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku pada waktu kecilku. Baik. Surah Al-Isra. Ayat ini menceritakan bagaimana Allah telah mewajibkan. Wa qada ini disebutkan sebagai istilah yang ni diwajibkan untuk kita. Pertama, jangan syirik kepada Allah. Itu usul agama kita. Kemudian yang kedua adalah hendaklah kita melakukan ihsan, kebaikan kepada ibu dan ayah kita atau salah seorangnya yang masih wujud. Kerana apa? Dikatakan dalam ayat ini, hatta kita tidak boleh membicarakan dengan ibu dan ayah pun tak boleh. Uffin, satu kalimah yang biasa digunakan oleh orang Arab macam kita. Kalimah ini asalnya tidak berfungsi apa-apa, yakni kalimah yang tak suka ataupun kalimah yang menolak. Ya, kita akan kata atau memperlecehkan. Tetapi kalimah ini asalnya tidak menjadi apa-apa. Dia akan menjadi, kalau dengan orang lain kita berbicara, maka dia tak ada masalah. Tetapi bila kita berbicara dengan ibu dan ayah kita, ya, bila kita membicarakan kalimah itu, tanda tidak setuju atau membentak atau tidak puas hati, maka dia akan menjadi dosa besar. Terus direct kepada dosa besar. Tak kira ayah ataupun ibu. Oleh kerana itu kita menasihatkan anak-anak supaya beradab dengan mak dan ayah. Bila arahan tu, ikut sahaja arahan. Jangan angkat mulut, jangan angkat suara, jangan hentak kaki. Itu semua kategori anak derhaka. Kena pula tidak pernah berdoa mak dan ayah dia. Berbahaya. Kerana ciri-ciri anak yang soleh dia mendoakan. Kalau kita ni tak pernah berdoa, mengisyaratkan kita bukan anak yang soleh. Sekali pun tak pernah berdoa. Rasa seumur hidup pun susah nak berdoa. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, jadikan dia sebahagian daripada amalan harian kita. Yakni mendoakan kedua ibu bapa. Tak kira dia tak semesti selepas solat. Di mana-mana teringat mak ayah kita, Allah maghfirlahuma warhamhuma. Ya, sebut macam itu pun cukup dah. Allah ampunkan dosa kedua ibu bapaku. Kalau ibu, ayah ataupun ayahnya dah meninggal, Allah ampunkan dosa dia, luaskan kubur dia, selamatkan dia di dalam alam kubur sana. Ya, masukkan dia ke dalam syurga. Itu di antara perkara yang amat penting. Ya, untuk kita meletakkan diri kita sebagai anak yang soleh, yang sentiasa mendoa mak dan ayah. Jadikan dia zikir harian kita. Tapi berapa ramai yang nak menjadikan itu sebagai zikir harian kita, diri mereka. Doa untuk diri dia pun susah. Ini kan pula nak doa dengan mak dan ayah dia. Baik.
Sedangkan orang di dalam kubur, jika mak dan ayah kita dalam kubur sentiasa menanti doa-doa daripada anak. Walaupun dia tak tahu, tapi dia akan dapat satu keistimewaan yang Allah berikan di dalam kubur. Baik, kita lihat. Dalam bab ini Allah mengatakan, fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu berbicara pun tak boleh dengan mak dan ayah. Ini kan pula buat-buat dek tak dengar ke, ataupun buat-buat dek aja bila mak ayah arahkan, maka itu mendatangkan satu sifat yang berbahaya. Na'udzubillah, tuan-tuan dan perempuan, di antara perkara yang kita elakkan, jangan jadikan kita orang kafir, jangan jadikan kita orang munafik, jangan jadikan kita orang yang mengikut perkara yang dilarang, dan jangan jadikan diri kita orang anak derhaka. Ini di antara perkara yang cukup berbahaya. Kenapa? Anak derhaka dia akan dapat kesan di muka bumi lagi. Ini tabiat dia. Okey, baik. Kita lihat. Lepas tu, wala tanharhuma. Jangan kamu bentak dia. Terutamanya kita berhadapan dengan masalah seperti seorang ibu tu, ya, ataupun ayah yang dah tua, nyanyuk. Sebelum nyanyuk tu pun dah ada yang menyebabkan kita bentak dia. Apatah lagi kalau dah nyanyuk. Lagi kebentakan itu bertambah-tambah. Na'udzubillah min dzalik. Berhati-hati. Ya, berhati-hati. Memang kita kadang-kadang tertekan, tetapi sabar. Kenapa? Waktu dia melahirkan kita pun dia tertekan. Kalau boleh dia tak nak melahirkan kita dalam keadaan sakit, tapi nak buat bagaimana? Itu keadaan fitrah manusia. Maka dia terpaksa. Lalu kita kena bersabar dengan keadaan dia di hari tua. Memang kadang-kadang kita tak suka, kerana kita dah mempunyai pendirian kita sendiri. Tetapi ingat tuan-tuan dan perempuan, semua pendirian kita di bawah pemerhatian Quran dan Sunnah. Walaupun bagaimana, lebih baik diam dan bersabar. Diam dan bersabar. Buatlah apa yang boleh kita bantu, bantulah. Itu lebih baik daripada kita bentak dia, kita buat perkataan yang tak baik. Terutamanya mereka-mereka yang dalam keadaan nyanyuk. Ya. Dan saya nasihatkan juga, elakkan terutamanya jika ibu dan ayah kita dalam keadaan nyanyuk, kita mempermainkan dia. Ya, kita tak reda orang mempermainkan mak ayah kita, dan kita jangan mempermainkan dia. Jaga dia elok-elok. Baik. Kemudian Allah sebutkan wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah, ya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Rendahkan diri. Masya-Allah, rendahkan diri terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkan. Ini di antara perkara yang jarang kita lakukan, ialah mendoakan kepada keduanya dengan mengatakan, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah berdua telah menyayangi atau mendidikku di waktu kecil. Rabbayani, tarbiyah. Ini dia tarbiyah, bukan ta'lim. Ta'lim macam yayasan ta'lim, pendidikan. Tarbiyah ini campur pendidikan berbentuk rohani, pendidikan dalam bentuk luaran, ya, pendidikan maksudnya kehidupan kita ni sebagai mendidik anak-anak. Maka di situ Allah katakan, ya, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidik, yakni mentarbiah aku pada waktu aku kecil. Okey, baik. Jadi dalam ayat yang lain pula Allah berfirman, dalam surah Luqman Allah berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada akulah kamu akan dikembalikan. Okey. Ayat ini nak cerita kehebatan seorang ibu dan kehebatan seorang ayah. Allah ceritakan betapa susahnya. Ya, jangan sebut Allah senangnya mengandung. Sorry. Ya, terutamanya kaum lelaki, ya. Itu pasal kadang-kadang kita menghargai seorang isteri kita yang melahirkan anak, perlu penghargaan yang besar. Sebenarnya dia telah menyambungkan zuriat kita, ya, zuriat kita yang akan hidup selepas ini, yang mungkin menjadi amalan soleh kita melalui zuriat anak-anak, ya, dengan didikan kita. Kerana bukan senang untuk mengandung melalui eksperimen yang dilakukan. Ya, kajian dilakukan, seorang lelaki diberikan
sebagaimana seorang perempuan mengandung. Maksudnya dia akan naikkan. Kalau 10 gram maka ditambahkan 10 gram. Ini barat punya research lah. 10 gram, 20 gram baby itu ya bergram-gram dalam perut tu ditambah pada orang lelaki. Ya, dengan keadaan ya diikatkan alat-alat untuk sama taraf dengan orang perempuan. Orang lelaki tak boleh tahan sedangkan perempuan boleh bertahan. Itu orang lelaki hanya pikul, belum lagi dengan pengaruh apa orang kata ngidamnya, nak makan mempelamnya, nak benda-benda yang pelik yang dia nak tu, itu tak termasuk lagi. Ya, itu belum lagi dicucuk sana, ditendang dalam perut tu, itu belum lagi. Kita tak rasa orang lelaki, tapi orang perempuan merasakan. Itu pasal kadang-kadang bila kita tengok orang perempuan tu tengah mengandung, lembek aja misalnya, ya lemah aja. Kita kena hargai. Sebenarnya dia sedang bekerja juga tu. Yang kerja yang berat, yang bertarung antara dua nyawa, hidup ataupun mati. Jadi oleh kerana itu kita raikan. Kena sebenarnya raikan. Tapi bukanlah maksudnya bila seorang ibu itu, ya kita rasa sayang, maka kita sambut ibu tu pada hari ibu sedunia. Itu katun. Ya, saya tak faham hari ibu sedunia. Ya, satu hari tu, lepas tu dia buat benda-benda yang lain, lepas tu dia derhaka kepada ibunya. Hari ibu sedunia itu bukan sunnah. Hari ibu adalah tiap-tiap hari. Ibu perlu direlayan sebagai pemaisuri. Ya, tiap-tiap hari. Ini sebagai anak kepada ibu. Ya, ibu perlu dilayan sebagai pemaisuri yang perlu diberikan keistimewaan. Hatta kalau mampu untuk mengetengahkan harta kita sebahagian tidak menjadi masalah. Ya, kerana itu kelebihan seorang ibu. Begitu juga ayah yang mengorbankan. Ya, tak perlu disambut hari ibu sedunia ke hari apalah. Akhirnya bila hari ibu sedunia itulah, hari itu je lah dapat hadiah ke, dapat kek secret recipe ke, dapat lemang dengan rendang, itu je sehari. Kalau kita boleh nak tiap-tiap hari rendang, tiap-tiap hari secret recipe, tiap-tiap hari gaduh-gaduh, apalah semualah makanan-makanan tu untuk ibu kita. Penghormatan kita adalah tiap-tiap hari. Tak guna bagi saya lah. Kalau sekadar sehari tu nak ingat ibu dengan sehebat-hebatnya, lepas tu hari berikutnya suruh sedia kain pun moncong je, nak basuh kain pun malas. Nak masak lagi lah, masak Maggi untuk dia je kan. Jadi tak guna. Baik. Kalau ikut sambungan ayat ini, ya, ayat ini Allah membicarakan bagaimana berurusan dengan ibu dan ayah yang kafir. Okey, tak apa, kita tengok. Baik, sekejap. Pasal kita telah membicarakan ihsan dengan ibu bapa ni, biar kita lihat betul-betul apa yang Allah katakan. Kita cuba, siapa yang ada Al-Quran boleh buka dalam surah Luqman. Ya, surah yang ke-31. Ayat yang ke-15, sambungan daripada ayat yang berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan bergaullah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku lah kembalimu, maka ku kembalikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maksudnya kalau kita ni, ya, kita lihat ayat ni, jika mak ayah itu orang Islam ataupun bukan Islam, ya. Kenapa? Perkara syirik ini orang Islam ataupun bukan Islam sudah tentu terjebak. Orang Islam pun ada terjebak. Wa in jahadaka, jika dia berpaksa kita, jahada daripada jihad, jahada yujahidu, ya, memaksa kita untuk
untuk melakukan syirik ataupun melakukan maksiat kepada Allah. Fala tuti'huma, Allah kata, janganlah kamu ya taat kepada mereka dalam bab itu. Jangan kamu taat mereka dalam bab mensyirikkan Allah. Tak boleh. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kenapa pada ayat yang berikutnya, kamu bersahabatlah, kamu rapatkanlah dengan mak dan ayah kamu dalam bentuk ma'ruf, kebaikan. Okey? Oleh kerana itu bila ada hadis yang mengatakan la ta'atul makhlukin fi maksiatin khaliq. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara yang berkaitan dengan maksiat pencipta. Jadi oleh kerana itu kita melihat ya dalam ayat ni jelas menunjukkan kepada kita ketaatan dalam bentuk ma'ruf sahaja. Selain daripada itu tidak boleh taat kalau maksiat. Kemudian apa dia? Bergaullah dengan mak ayah secara ma'ruf baik. Ya, kalau mak walaupun dia syirik kepada Allah, derhaka kepada Allah, tapi dia suruh buatlah kopi, tolong masak, bantulah mak ayah kerja, apa, kena ikut dan kena akur. Tu kaedah dia. Bukan maksudnya terus kita lawan kerana mak tak Islam, ayah tak Islam, aku lawan. Tak boleh. Itu bukan adab. Bahkan kita menyaksikan ada adab para sahabat radhiyallahu anhum dengan ibu dan bapa mereka. Masya Allah, tabarakallah. Ya, baik. Jadi dalam hadis ini jelas kepada kita, dalam ayat ini jelas kepada kita apa yang perlu kita lakukan bila berurusan dengan mak dan ayah. Ya, ini dinamakan ihsan. Baik. Demikian pula Nabi memerintahkan kita agar selalu berbakti, berlaku ihsan dan lemah lembut kepada orang tua. Beliau menjelaskan bahawa berbakti kepada orang tua adalah amalan yang sangat dicintai Allah. Bahkan ada kalanya ia lebih utama daripada berperang di jalan Allah. Ya, sehingga kan dia lebih utama dari berperang di jalan Allah ini berbentuk jihad, berperang dalam fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu ain mesti semua keluar, tapi fardu kifayah Rasulullah ya memberikan guideline dia. Abdullah ibn Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Baginda menjawab, solat tepat pada waktunya. Kemudian apa? Wahai Rasulullah, ditanyanya lagi, berbuat baik kepada orang tua. Jawab baginda, dia pun bertanya, kemudian apa? Rasulullah menjawab, berjihad di jalan Allah. Ya, hadis Bukhari dan Muslim. Menunjukkan tiga kategori yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis ini, bahawa amalan yang terbaik adalah amalan yang dilakukan solat pada waktunya, dan sudah tentu solat pada waktunya itu yang dimaksudkan adalah solat yang terpilih pada masa yang dilakukan. Sebaik-baik kita dengan Allah ni mempercepatkan. Ya, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlumbalah kamu di atas jalan Allah, pengampunan Allah. Okey. Lepas tu fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam kebaikan. Semua itu adalah nas qat'i. Kenapa yang menjadi persoalan sekarang, ada pula orang yang membahaskan tentang apakah yang disebutkan solat yang baik pada solat awal waktu ke solat pada waktunya. Ya, kita telah mengatakan bahawa dengan Allah berurusan dengan sebaik yang mungkin. Ya, kalau bila datang terus kita buat cepat. Macam bos kita sendiri suka kepada benda yang settle cepat. Kita je yang lambat-lambat. Dan begitu juga dalam urusan Allah, seharusnya berdalilkan dua ayat tadi, fastabiqul khairat dan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, itu mengisyaratkan kita digalakkan cepat. Kecuali dalam keadaan-keadaan yang disebutkan oleh para ulama melalui hadis-hadis Nabi, ya, apa dia? Misalan, ya, kalau berlaku bagi kaum lelaki adalah mengikut imam di masjid. Ya, mengikut imam di masjid. Asal solat, masuk je waktu kita solat. Itu asal. Kerana fadilatnya terlalu besar. Satu. Dan kedua, asalnya solat bagi lelaki adalah berjemaah di surau ataupun di masjid. Itu asalnya. Maka di situ datang hadis-hadis yang menceritakan, misalan kalau berlaku kepanasan, misalan lewatkan solat zuhur. Okey. Itu untuk kelonggaran. Okey.
Kalau tak, masakan Rasulullah kata lewatkan. Asalnya adalah waktu solat tu awal. Pada awal waktu. Tapi zaman sekarang tak menjadi masalah je. Kita duduk dalam aircon je. Ya, duduk dalam surau tu aircon. Masjid tu aircon. Selepas solat siap tidur pun. Okey. Kemudian kita lihat di antara waktu yang diperbahaskan adalah di waktu isyak. Pertengah malam. Itu dalam waktu berjemaah juga. Kalau seorang-seorang, terutamanya kaum wanita, solat pada awal waktu. Dan begitu juga waktu subuh yang menjadi beberapa perbahasan hadis, tapi kita katakan awal waktu diutamakan. Kecuali kalau bentuk berjemaah, mengikut imam di surau ataupun di masjid. Ya, okey. Jadi kita lihat amalan solat awal waktu dan kedua ya adalah birrul walidain. Ya, melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Ya, lepas solat terus diletakkan kepada berbuat baik kepada kedua dan ibu bapa. Lepas tu yang ketiga barulah jihad fi sabilillah. Ia merujuk kepada jihad fardu kifayah. Kerana kedudukan jihad ya fardu ain. Yang mana fardu ain dia tidak ada seorang pun boleh terlepas. Mesti dahulukan kerana berkaitan waktu itu bila disebutkan fardu ain, dia berkaitan dengan nyawa sebuah negara, nyawa sebuah tempat dan nyawa mak bapak dia sendiri. Maka dia kena keluar juga. Ya, okey. Namun begitu kalau jihad fardu kifayah, kita lihat hadis yang berikutnya. Seorang lelaki menemui Rasulullah SAW lantas berkata, "Wahai Rasulullah, aku berbaiat kepada engkau akan turut hijrah dan berjihad demi meraihkan ridha Allah." Beliau bertanya, "Apakah salah satu orang tuamu masih hidup?" "Ya, bahkan keduanya masih hidup, wahai Rasulullah." Jawab dia. Baginda kembali bertanya, "Apakah kamu benar menginginkan pahala dari sisi Allah?" Lalu lelaki ini menjawab, "Ya, benar wahai Rasulullah." Tegasnya. Kemudian baginda bersabda, "Kalau begitu, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan pergaulilah mereka dengan baik." Okey? Pergi jumpa balik orang tua kamu, ya, maka bergaullah dia dengan baik. Ini di antara riwayat yang lain menceritakan seorang lelaki ini, dia telah istihad untuk berjihad, mak bapak dia menangis. Ya. Yalah, berjihad berarti mati. Maksudnya belum tentu dia boleh pulang. Jadi mak bapak dia menangis, meraung-raung macam baby. Ya, anak dia dah nak pergi, itu mungkin itulah anak yang seorang yang dia ada. Tiba-tiba nak meninggalkan mereka. Jadi menangis bukan menangis biasa ni, menangis yang memang sedih sangat-sangat. Ya, dengan harapan anak tu tak pergi. Tetapi jihad waktu itu yang disebutkan adalah jihad fardu kifayah. Bukan jihad fardu ain. Maka Rasulullah SAW diberitahu oleh lelaki ni bagaimana kedudukan mak ayah awak. Dia meraung, dia menangis. Ya. Lalu di sini ya dalam riwayat yang ni mengatakan, "Kalau begitu kembalilah kepada kedua orang tuamu dan pergaulilah mereka dengan baik." Ya, dalam riwayat yang lain mengatakan, "Gembirakanlah balik mereka." Ya, gembiralah balik mereka. Dan lelaki ini pun balik, ya. Melompatlah mak ayah dia, melompat pula. Maksudnya seronok. Ya, seronok anak dia ada dengan mereka berdua. Okey. Jadi hadis ini mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya dalam siri birrul walidain, ya, menduduki tempat yang begitu dahsyat. Kenapa? Birrul walidain dia bukan fardu kifayah. Ingat tu ya, terutamanya anak-anak ni, ya, kalau ada 10 anak seorang ibu dan ayah tu, birrul walidain bukan fardu kifayah. Seorang buat yang lain tak payah. Tak. Ya, lepaskan anak tu pada adik perempuan dia ke kakak ke siapa-siapa yang mereka nampak boleh bully ni, boleh makan ni kan. Bagi, jaga mak ayah tu. Ya, aku bagi duit je, aku tak ada masalah. Duit aku bagi, masa je tak ada. Allah takkan bagi masa pada dia. Kalau perbuatan perangai macam itu, Allah takkan bagi masa pada dia. Ya, sampai nanti dia akan menyaksikan anak-anak dia berlakukan kepada dia. Memang dia tak ada masa untuk mak dan ayah dia. Ingat ya, lelaki dan perempuan yang saya kata ni bukan karamah, tetapi Allah akan balikkan. Apa juga anak buat tu Allah akan balikkan kepada anak-anak tu ya. Berbahaya. Ya, berbahaya.
Oleh kerana tu, ya, kita ni buat baik pada mak dan ayah kita, insya-Allah anak-anak akan perhatikan. Anak tu perhatikan apa yang mak ayah buat pada mak dia, ayah dia. Pasal saya nasihat kepada anak-anak, ya, supaya berhati-hati bila berbicara pada anak-anak kita, tuan-tuan dan perempuan, berhati-hati berbicara tentang mak dan ayah kita depan anak-anak kita. Mereka study, ya, mereka dengar mak pun buat ayah macam tu, atuk macam tu, mak buat nenek macam tu, mereka study, mereka akan buat pada kita pula. Jadi saya nasihat, dan kadang-kadang saya menyaksikan sampai anak tu nyampak, maksudnya tak nak pergi rumah tok nenek dia. Berbahaya. Kita akan saksikan anak cucu kita nanti tak akan datang rumah kita kalau kita buat begitu. Ya, mereka study. Allah akan balikkan semua tu. Na'udzubillah. Okay. Baik. Kadang-kadang kita melihat, ya, beberapa kesilapan kita mungkin kita tak sedar, dia berbalik kepada anak kita yang lakukan kepada kita. Maka sebaik-baiknya kita istighfar, ya, kembali kepada Allah, minta ampun. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati anak-anak kita kembali kepada Allah, mengikut jalan yang sebenar. Dalam salah satu hadis secara khusus Nabi menjelaskan bahawa orang yang paling berhak kita perlakukan dengan baik adalah ibu. Sebab ibu adalah wanita yang mengandung, melahirkan, mengasuh serta membesarkan kita secara umum. Ya. Ibu kedudukannya lain di sisi Allah, ya, berbandingkan ayah. Kerana produk itu keluar secara kasar dari seorang ibu. Ya, seorang anak itu muncul daripada seorang ibu yang telah Allah sebutkan dalam ayat Quran melalui proses 2 tahun, ya, kelahiran dan menyusunya itu pentarbiahan 2 tahun. Satu proses yang panjang. Seorang ayah tidak akan merasai kesakitan seorang perempuan yang melahirkan anak. Memang takkan sama sekali. Oleh kerana itu kasih sayang seorang ibu tu lain dengan kasih sayang seorang ayah. Lain, ada perbezaan sedikit. Bukan sedikit, banyak, cara dalaman, ya, seorang ayah agak ada ketegasan, memang tak nafikan, ya, itu ketegasan tu penting. Okey, namun cara dia kasih sayang tu kadang-kadang kita faham kedudukan seorang wanita terhadap anaknya. Baik, dalam bab ini kita menyaksikan oleh kerana tu Allah melebihkan ketaatan mutlak kepada seorang ibu. Okey, seorang ibu. Dalam hadis yang kita lihat ni, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki menemui Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapat perlakuan baikku?" Lalu baginda menjawab, "Ibumu." Lalu dikata, "Siapa lagi?" Rasulullah jawab, "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi?" "Ibumu." Lepas tu dia tanya yang last tu, "Siapa lagi?" "Wahai Rasulullah, ayahmu." Ya. Berarti Rasulullah itu berbicara bukan dengan dia tersilap ke tak. Dia memang ditakkidkan, dikonfirmkan bahawa ibu mendapat title yang tinggi berbandingkan dengan ayah. Ya. Kedudukan ibu begitu tinggi martabat dia berbandingkan dengan ayah disebabkan dia mengandung dan dia melahirkan anak. Ya. Lepas tu kalau ialah masalah family, si ibu tu terpaksa mencari rezeki dia sendiri untuk anak. Berbandingkan lelaki tidak pernah beranak, dia hanya bertanggungjawab menjaga dan mencari rezeki untuk isterinya dan anaknya. Dia lain sedikit. Pasal dalam mahkamah, wallahualam di Malaysia, bila dibuat keputusan mahkamah antara lelaki dan perempuan, kanak-kanak akan diserahkan kepada pihak perempuan kalau berlaku perceraian. Anak-anak akan diserahkan kepada perempuan jika cukup syarat dia. Tetapi memang secara mutlak kalau muslim-muslim, ya, dan dia isteri ni ada harta sedikit, maka memang anak ini akan milik pada seorang isteri. Kecuali kalau dia tak nak anak tu. Maka tu tak apa. Tak ada masalah. Kerana kedudukan isteri wanita ini istimewa. Cuma dalam hadis ini menceritakan anak dengan ibu. Tetapi seorang ibu, iaitu seorang isteri, mentaati suami pula wajib hukumnya. Dia jadi macam tu pula. Ya, pusingan itu berlaku. Seorang anak mestilah melebihkan seorang ibu dalam melakukan apa juga tanpa meninggalkan ayah. Itu ingat.
Kenapa? Ibu itu diutamakan dahulu tanpa meninggalkan ayah. Tetapi bila bertemu dengan perkara ni yang boleh kedua-duanya dibantu, maka bantu. Kalau perlu ibu dulu, kita utamakan ibu dulu. Kemudian ayah. Bukan maksudnya utama ibu, ayah tak ayah lah. Tak boleh. Ya, ataupun ayah tu kita pandang hina, tak boleh. Dia tetap ayah yang mana kita utamakan ibu baru datang kepada ayah. Dan seorang ibu biasanya dia faham, ya, bila dia tengok ayah pergi buat untuk ayah dulu. Dia seorang isteri yang solehah ni dia akan mengutamakan suami dia dahulu. Itu nampak dah bagaimana kedudukan Allah aturkan begitu. Kerana suami ya kadang-kadang memerlukan tugasan kerja apa semua, memerlukan seorang orang yang membantu, maka diutamakan seorang ibu akan kata pergi ke ayah. Sebab kalau kita lihat apabila seorang suami tu ya, janganlah marah kalau anak-anak belikan lebih kepada ibunya kerana setengah ibu tidak bekerja. Seorang suami bekerja. Maka keuangan itu lebih kepada suami tanpa keuangan itu lebih kepada ibu. Tapi zaman sekarang dah bercampur, tak menjadi masalah. Cuma kita katakan keutamaan kepada ibu itu besar. Cuma seorang wanita solehah bila sampai dia memahami ketaatan pada suami, solehnya dia kepada solehahnya pada suami itu lebih besar. Kenapa? Kerana kedudukan suami dengan isteri, maka kedudukan itu terlalu besar. Seorang suami tidak boleh menyakiti isteri dan isteri tidak boleh menyakiti suami. Tidak boleh mengkhianati suami dan berbagai-bagai perkara lah. Okey, baik. Jasa beserta kebaikan dua orang tua terlalu besar untuk diungkapkan. Bahkan mustahil bagi seorang anak untuk biasa membalas semua itu dengan setara. Nabi bersabda. Okey? Nak balas balik mak dan ayah, terutamanya anak lelaki ni, dengar elok-elok, kalau kita sebagai anak lelaki, kewajipan kita sampai mati mak ayah tu. Ya, tak habis lagi tu. Adik-adik beradik kita pun diambil kira, itu kedudukan anak lelaki. Ya, kita ada keluarga. Ya, kita ada keluarga satu. Ni adik beradik kita pun satu. Bukan main lepas tangan disebabkan keluarga, kita lepas tangan adik beradik kita. Bila tang faraid, nak pula. Kan? Tak, bukan begitu. Yalah, kita berada di zaman yang tidak gentleman, zaman yang mana kita ni banyak kepada nafsi-nafsi. Sedangkan zaman dahulu bagaimana seorang kabilah ataupun seorang keluarga tu memainkan peranan, terutamanya anak lelaki mereka memainkan peranan dalam keluarga begitu hebat. Dia akan membela mak dan ayahnya atau salah seorang yang masih tinggal. Adik-adik yang cacat ke adik-adik yang tak berkahwin, adik-adik yang ada sakit, semua dia bertanggungjawab walaupun dia ada keluarga. Ya, itu kalau kita nak faham. Asal kenapa faraid itu diberikan lebih kepada anak lelaki. Disebabkan tidak ada pendidikan yang difaham dengan elok, maka akhirnya faraid itu diberikan lebih anak lelaki, dia enjoy dengan keluarga dia je. Dengan anak bini dia je. Salah. Bila tang agama nak faraid, Masya Allah, mesti ikut faraid. Tetapi bila tang kewajipan, dia tinggalkan faraid, dia habiskan dengan anak bini dia. Salah. Dia bertanggungjawab depan Allah. Anak lelaki diberikan lebih itu kerana apa? Dia bertanggungjawab untuk menjaga keluarga yang tinggal selepas mak ataupun ayah dia meninggal. Maka untuk harta itu belum tentu dia dapat separuh. Bahkan mungkin dapat 1/10 ataupun lebih sikit lagi. Kenapa? Dia bertanggungjawab. Tetapi anak lelaki zaman sekarang dah tak ada bertanggungjawab sangat. Illa man rahimah Rabb. Melainkan apa yang Allah pilih saja. Mereka lebih enjoy dengan diri mereka, lebih enjoy dengan anak bini mereka, ya, meninggalkan mak dan ayah. Merbahaya. Anak lelaki memang merbahaya. Dia kena jaga. Sampai tahap apabila dikatakan pilih antara mak ataupun saya, ya, waktu itu seorang lelaki kena buat keputusan muktamad, kena buat keputusan yang tepat secara berakhlak dan beradab. Ibu jangan ditinggalkan. Bagi saya lah, mak jangan ditinggalkan, ayah jangan ditinggalkan. Kerana hubungan mereka ada syurga. Birrul walidain di antara babul jannah. Adapun isteri, ikatan kita hanya akad. Bila-bila masa je boleh putus. Dan tidak pula bagi
bagi kita syurga seperti mana yang dimiliki oleh wanita, ibu dan ayah. Tapi bukan maksud kita, jadi samsing pula dengan isteri. Tak. Tapi nak ceritakan, kena ada keputusan. Dan kena bijak buat keputusan. Dan juga kita kena faham, isteri pula dengan suami ada syurga. Seorang isteri dengan suami ada syurga. Bila dia taat, yang Rasulullah kata dia jaga solat dia, jaga puasanya, jaga kehormatannya, taat pada suami, maka masuklah syurga di antara pintu-pintu syurga 8 yang mana dia nak. Itu dia pula kelebihan. Cuma sebagai seorang suami, saya nasihatkan kita berbahaya seorang lelaki kalau silap dalam percaturan, maka dia boleh jadi anak derhaka. Okay? Adik-beradik kita tu yang miskin, yang apa, bantu. Kerana mereka, harta kita adalah untuk mereka juga. Tu. Tapi saya nasihat kepada wanita-wanita, jadilah isteri solehah. Jadi isteri solehah, membantu mak dan membantu suami untuk memiliki syurga. Ya. Kenapa? Bila kita jadi isteri solehah, yang lain, ya, ketenangan dia, ketenangan suami, semua ketenangan itu akan ada. Tapi selagi kita, wanita tak jadikan dirinya isteri solehah, pilih antara mah dengan mak. Amboi kan. Ya. Pilih antara dua, mak ke mak. Lepas tu datang kita mak. Pilih mak, pergilah kita makan kedai mak kan. Okey. Jadi pilih, buatlah cara baik. Okey, tak apa abang. Okey, kita tahu abang banyak urusan, mudah-mudahan Allah pemudahkan. Tuan-tuan dan perempuan, waktu jiwa yang berbicara begitu, walaupun rasa sempit, namun bila dia berbicara begitu, nur cahaya tu akan masuk dalam jiwa ni. Ketenangan jiwa kita tu ada. Kalau kita kata pilih antara dua, dengki, geram, dendam, semua terperusuk dalam jiwa kita ni, dia tidak akan mendatangkan melainkan keburukan. Mula kita berprasangka, tuan-tuan dan perempuan tahu tak, jiwa kita ni perlu diaturkan dengan cara untuk mendapat ketenangan. Puncanya kita ni gelisah pasal berbagai-bagai. Kita tak pernah nak ajarkan jiwa kita berhadapan dengan satu situasi dengan penuh ketenangan dan penuh bijak. Misalan macam itulah. Bila kita kata dengan suami kita, misalan, ya abang buatlah yang terbaik untuk mak dan ayah abang. InsyaAllah Allah bantu kami. Wallahi summa wallahi, Allah akan bagi ketenangan dan jiwa. Okey, baik. Kemudian, dalam hadis Rasulullah mengatakan, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan ka fayashtariyahu yu'tiqahu. Seorang anak belum dikatakan telah membalas kebaikan orang tuanya kecuali jika dia mendapatinya sebagai budak, yakni hamba abdi, lalu membeli dan dimerdekakannya. Perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW begitu sekali. Kita nak balas jasa mak dan ayah kita, sorry, memang takkan mampu nak membalasnya. Tak ada siapa yang boleh mampu untuk membalasnya. Walaupun pada yang disebutkan dalam hadis ini masih lagi tidak sama. Sehingga seorang lelaki itu dia datang daripada negeri yang jauh, Syam ataupun Yaman, sambil memikul mak dan mak dia yang telah tua untuk melakukan haji. Lalu dia bertemu dengan Ibnu Umar di musim haji. Dan diceritakan dia bawa mak dia, dulu bukan bawa pakai kapal terbang. Duk gendong lah. Yang lain-lain tidak ada. Maka dia gendongkan mak dia pergi haji, dan akhirnya sampai dekat dengan Ibnu Umar di Mekah pada ketika itu, lalu diceritakan, lalu dia bertanya, adakah aku telah membalas, ya, jasa ibuku, ya, yang telah melahirkan aku? Lalu Ibnu Umar mengatakan, kamu sedikit pun kamu tak membalaskan, walaupun satu denyutan sakit ibu kamu melahirkan kamu. Maksudnya satu denyutan yang sakit untuk melahir pun tak sama. Sedangkan dia bawa pikul dengan beratnya mak dia ke Mekah tu, ya, bawa tawaf lagi, pergi ke Mina lagi, Arafah, berjalan semua, masih lagi tidak sama satu denyutan. Kenapa, tuan-tuan dan perempuan? Denyutan seorang ibu yang mengandung untuk melahirkan itu adalah denyutan kematian, sama ada hidup ataupun mati. Kita ni penat-penat tu masih lagi boleh minum. Tahu ubat dia penat-penat. Kalau zaman sekarang lagilah tak menjadi masalah. Ya, masih lagi mampu. Masih lagi kita tidak dikategorikan nak mati.
Tetapi denyutan seorang ibu, ya saya pun sedih dalam peristiwa-peristiwa ni bila kita menyaksikan seorang anak lahir, mak mati, dia hidup. Seorang bila mak lahir, dua-dua hidup. Alhamdulillah, bila lahir, dua-dua mati. Begitu keadaan, pertarungan sengit. Apatah lagi seorang doktor yang telah menasihatkan, ya, dia kata kalau lahir kali ini mungkin menghadapi risiko yang besar. Yang saya dapat, ya, kita dengar daripada orang yang bercerita, kita faham. Ya, antara hidup atau mati. Dan seorang ibu memilih untuk pasti biarkan anak itu hidup dan saya mati. Pun tak apa. Begitu sekali percaturan. Ya, percaturan sanggup mati kerana anak ini, termasuk haiwan-haiwan pun kita lihat, ya, banyak video-video, klip video seorang seekor ibu, dia akan mempertahankan anaknya sampai mati. Ya, dia tengok anaknya nak cross sungai tu, dia nampak buaya, dia pergi blok bahagian arah buaya tu, ya, dia tahan anak dia sampai anak melepasi, dia kena makan di buaya. Subhanallah. Ya, kita menyaksikan begitu sekali. Ada lagi yang mana saya saksikan, memang kita pun terharu. Ya, seekor lembu mempertahankan anak dia, ya, yang baru lahir. Datang harimau, singa apa semua, dia pertahan. Akhirnya anak tu mati, mak pun mati. Ya, subhanallah. Ini di antara perkara yang menarik lah. Baik, kita lihat. Oleh kerana itu, alangkah merugi seorang hamba yang mendapat orang tuanya pada masa tua, namun hal ini tidak menyebabkan dia masuk syurga. Nabi SAW bersabda, "Rahima anfu man adraka abawaihi aw ahadahuma 'indal kibar falam yadkhulil jannah." Sesungguhnya merugilah seorang yang mana anak yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya yang sudah tua, tetapi anak tersebut tidak boleh masuk syurga. Rugi. Ya, dia boleh masuk syurga dengan mak dan ayah, tetapi dia tak boleh masuk syurga disebabkan birrul walidain bermasalah. Bismillah. Dalam hadis lain baginda bersabda, "Atani Jibrilu alaihi salam faqala ya Muhammad, man adraka ahada walidayhi famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allahu qul amin." Faqultu amin. Pada suatu hari Jibril mendatangiku, lantas menyatakan, "Wahai Muhammad, celakalah atau rugilah anak yang mendapati salah satu orang tuanya yang masih hidup, namun tak kala anak itu meninggal, dia justru masuk neraka dan Allah menjauhkan dirinya dari rahmatnya. Katakan amin." Lalu Rasulullah katakan amin. Maka aku pun mengucapkan amin. Ini hadis yang diceritakan waktu Rasulullah naik ke mimbar. Rugi dia dapat mak dan ayah dia atas salah seorangnya. Tapi dia mungkin lepas keduanya mati, dia mati tak boleh masuk syurga. Ataupun waktu dia hidup, dia tak boleh masuk syurga. Macam mana ya? Rugi. Kerana dalam peristiwa-peristiwa penginayaan terhadap mak dan ayah, saya wallahualam, mudah-mudahan Allah ampunlah kita semua ya. Kita kena tahu pengorbanan. Ini kita tahu korban cinta kita lah. Allah, orang tu baru bagi sedikit. Oh, dia baiknya. Dia tak nampak mak dan ayah dia, mak yang melahirkan dia tu, sampai beranak, sampai dia boleh hidup bercinta dengan orang tu, dia tak boleh fikir. Ya, ayah dia yang bertungkuh lumut tak tentu makan minum tu, dia tak boleh fikir. Waktu tu orang bagi, oh nah dapat sebiji, ui besar, dia bagi saya hadiah. Mak ayah tak pernah bagi hadiah. Nampak tak? Oh, dia bagi saya kereta sebiji, mak ayah tak pernah bagi kereta sebiji. Nampak? Pemikiran tu jadikan dunia lebih besar. Mak ayah bagi kamu melihat dunia ni. Mak ayah ialah dengan izin Allah kamu dapat melihat dunia, dapat merasa kehidupan. Tiba-tiba boleh kamu kata mak ayah begitu. Saya agak lama dah, banyak kali dah kita bicara tentang apabila seorang anak meninggalkan bapa dia di satu taman tu. Ya, dia tinggalkan bapa dia seorang diri di satu taman. Rupanya bapa itu dah tinggal seorang. Lalu ditinggalkan di taman. Dan seorang mak begitu juga. Yang menarik sekali, pada mak tu ada kertas. Ya, dan anak tu wasiat, kalau apa berlaku mak saya tak datang, mak ambil nombor ni. Ya, lalu mak dia tak erti nak baca. Lalu datang orang, ditunjukkan, ni nombor anak saya. Tengok, ini bukan nombor makcik. Apa? Ini tulisan yang katakan, ya,
tolong bawa makcik ke rumah orang tua. Menangis mak dia. Yang menangis. Tuan dan perempuan, satu benda perkara yang tak boleh kita bayangkan bagaimana mereka boleh laku. Na'udzubillah, minta kita lindunglah itu. Minta Allah lindungkan kita daripada perkara tersebut. Anak ini dalam akhbar-akhbar, seorang ibu tinggal di apa nama, di rumah di tanah wakaf. Okey, ini saya cerita beberapa pengalaman dan ini yang saya baca akhbar. Bila ditanya makcik itu dengan keadaan tanah wakaf tu, tanah kubur, ya, dibuatkan rumah, diletak dengan keadaan airnya bagaimana, wallahualam, itu dia tak cerita, tetapi ditanya kenapa jadi begini, ya, anak dia tak salah saya semua lelaki. Dikatakan anak ni minta saya tukarkan nama tanah pada semua adik-beradik dia dengan janji mereka akan jaga. Lalu ditukar nama untuk anak-anak disebabkan anak-anak kan seorang ibu kena pula tua kan. Maka ditukarkan nama anak-anak tu, dah dapat harta tu, tanah tu, dia biarkan mak dia di tanah wakaf. Na'udzubillah, syah. Jahat. Bagi saya jahat. Auzubillah. Dan ini melalui pengalaman orang kampung saya, ya, saya ceritakan kerana orang kampung saya ni, saya kenal kaum kerabat kita juga. Kisah dia begini. Lebih kurang tahun 70-an lah rasakan. Ya, awal 70-an ataupun akhir 60-an. Yang mana saya pun waktu tu baru lahir jugalah zaman tu. Kecil lagi. Tapi diceritakan. Ya, mak saya menceritakan. Dia kaum keluarga saya juga yang berlaku. Seorang makcik ni. Ya, seorang makcik ni. Ada 4 orang anak. Seorang lelaki, 3 perempuan. Oleh kerana anak lelaki ni, sudah tentu anak lelaki ni menjadi buah hati dia. Kerana seorang lelaki kan, 3 perempuan. Dengan harapan anak lelaki inilah yang akan menjaga dia. Semuanya dah ada keluarga. Sampai satu tahap, ialah makcik ni dia tak erti menulis. Zaman dulu kan tak erti menulis. Tetapi dia ada tanah. Ya, tanah tu tak salah saya ada dalam mungkin 5 ekar. Tak. 1 ekar, 2 ekar, 3. Lebih kurang macam tu. Saya pun tak ingat. 4 ekar, 5 macam tu. Lepas tu, dia pergi ke pejabat daerah. DO orang panggil dulu kan. Ya, dia pergi pejabat daerah, pegawai daerah DO tu. Lalu dia buat urusan nak tukar nama tanah. Okay. Lalu dia buat urusan nak tukar nama tanah kepada 4 orang. Yang ni anak dia. Anak perempuan 3 orang. Anak lelaki seorang. Lalu Tuan DO ni, Masya Allah, ini pentingnya orang yang berpengalaman. Ya. Penting orang yang berpengalaman yang sedia membantu tanpa disedari. Orang yang besar yang mempunyai kemahiran begini, saya nasihat, bantulah orang yang tidak faham bab-bab yang ni. Apa berlaku? Dia kata, makcik, betul ke makcik nak tukar semua nama ni? Semua tanah ni kepada nama ni. Makcik nanti nak duduk mana? Itu pertanyaan dia. Lalu makcik ni kata, saya boleh duduk. Ni anak lelaki ada kan. Makcik, saya bagikan kepada 5 ya makcik. Tak. Buat 4 orang. Itu anak saya. Ya, mereka akan jaga saya. Selepas terang-terang makcik tu tetap ya nakkan kepada 4. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Ya. Tuan DO ni memang tak sedap hati. Dia tak sedap hati. Dia buat 5. Pasal, maaf, saya di antara orang yang membeli tanah tersebut. Pasal saya tahu, tanah sawah je. Kan, saya beli 1 part tanah tu. Jadi, saya tahu cerita tu. Jadi, bila makcik tu tak tahu, dia tak perasan. Dia tak perasan. Okey, dah dibagikan 5, Tuan DO tu buat 5 dan lepas tanda tangan apa dia letaklah. Okey, tak apa, dah settle. Jadi, alhamdulillah lah duduk untuk satu peringkat. Tiba-tiba, ni dia anak lelaki berlakulah kan. Bila anak menantu bergaduh dengan mak kan. Itu yang saya kata keputusan muktamad anak lelaki kena bijak.
itu mak kita, itu isteri kita. Bukan kita kata nak cerai, tak. Tapi kita kena buat satu perhitungan yang cerdik dan tepat supaya tidak berlaku dua-dua ni, yang ni terpisah, yang ni pun terpisah. Tapi kena betul-betul mahir, kena betul-betul pendirian yang tegas dalam bab ini. Itu pasal bagi saya, seorang isteri jangan masuk urusan mak dan ayah, melainkan kebaikan. Mak ayah kita lah. Bagaimana kita tak masuk urusan keluarga dia, ya, melainkan kebaikan, begitu juga dalam urusan keluarga kita. Jangan masuk, jangan berbicara, jangan cakap apa-apa, melainkan dengan kebaikan. Maka akhirnya berlaku. Saya ingatkan kepada ibu-ibu, bapa-bapa, sebelum kematian sebaik-baik. Kalau siapa yang ada kelebihan harta tu, dan untuk bagi anak-anak, banyak masalah yang akan berlaku kalau tak ni. Okey. Maka akhirnya berlaku. Anak lelaki ni dah jadi lain lah, pasal dah berkaitan dengan isteri, ya, dia jadi lain dah. Ya. Sampai mak dia atau makcik ni merajuk. Dia lari keluar rumah. Daripada rumah anak lelaki dulu. Keluar. Dia tak pergi rumah anak perempuan yang 3 ni. Dia keluar. Dikatakan hilang 3 hari. Orang mula mencari mana, cari rata. Tak ada. Tak jumpa. Mula. Akhirnya nak jadi cerita, wallahu a'lam, mereka cari ke arah sawah dia, bendang dia, ya. Takut-takutlah kan. Mereka jumpa, subhanallah ya. Dia mencuri perasaan sikit. Mereka jumpa dia di bawah pokok yang orang kata pokok apa nama dia, pokok rembia. Dia pokok rembia ni macam pokok kabung, macam pokok kelapa, kurma tu kan. Tapi pokok tu ni biasa orang akan ambil daun dia buat atap kan. Atap zaman atap-atap pelepah tu lah, atap-atap lama tu. Dia berjumpa dia di bawah pokok tu, hanya dia tahan daun-daun tu macam ni lah, hanya muat untuk dia duduk, ya. Di situ adalah satu periuk apa semua, ya. Baru periuk pun tak tahu macam mana kan, tapi baru selama 3 hari dia duduk di situ, ya. 3 hari duduk di situ. Lepas tu orang pujuk baliklah salah satu anak ni kan. Tak nak, ini tanah aku, dia kata. Nampak tak? Dia kata, ini tanah aku nak duduk sini, aku mati kat sini. Pujuk-pujuk tak nak. Pujuk-pujuk tak nak. Dan akhirnya, atuk saya yang tolong membuat pondok kecil di situ, ya. Tapi menangislah orang. Akhirnya dia hidup situ pada, saya teringat, cuma waktu tu tahun 75 kot, ya, dia meninggal. Ya. Itu menunjukkan peristiwa tu berlaku dalam tempoh tu. Pasal saya ingat saya balik kampung waktu tu kecil sangat lagi. Tapi nak ceritakan bahawa, nampak tak bagaimana berlaku anak-anak dengan mak dia, dan dengan itulah berkait-kait. Cuma nak cerita berhati-hati dalam bab harta tu, pasal kalau kita nak bagi, pastikan juzuk tertentu ada kepada kita juga. Dan lepas tu yang tu lantaklah mereka faraid nanti kalau kita dah mati. Tapi juzuk tertentu mesti ada untuk kepastian kedudukan kita. Kerana anak zaman ini bukan seperti anak zaman dahulu. Ya, anak zaman ini tak sama dah, kecuali anak-anak yang soleh lah. Jadi bila melihat keadaan itu, ya, subhanallah, kita lihat bagaimana kedudukan seorang DO yang mempunyai pengalaman yang dahsyat, ya, telah menyelamatkan nenek ini, ya, makcik ini, akhirnya tanah dikekal. Waktu saya beli tanah sawah tu, saya tengok memang pembahagian kepada 5/5 dan makcik ini 1/5. Ya. Jadi saya ambil 1/5. Saya beli kerana nak membantu, ya. Lepas tu adalah yang lain-lain tu kisahnya lain cerita lah. Okey, baik. Ala kulli hal nak menceritakan bahawa sikap kita dengan mak dan ayah kita ni kena pastikan, ya. Jangan sampai dia mati baru datang menyesal, Allah mati dah, menyesal, ya. Subhanallah, ianya tidak bermanfaat. Kalau dah mati baru nak menyesal.
Kerana itulah berhati-hati dalam bergaul dan bersikap kepada kedua orang tua. Janganlah sampai kita jatuh ke dalam perbuatan derhaka kepada mereka. Kerana derhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Ya, derhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang paling besar. Kita kena, tak tahulah ya, macam mana nak cerita, tapi pada zaman sekarang ni dah sukar untuk bicarakan. Satu ketika Rasulullah bertanya kepada kami, maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Baginda mengulangi pertanyaan itu hingga 3 kali. Lalu kami menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau lantas bersabda, menyekutukan Allah dan berbuat derhaka kepada orang tua. Ya, menyekutukan Allah dan buat derhaka kepada orang tua. Ini mengisyaratkan kedudukan ini terlalu besar. Berhati-hati. Dia tak boleh kita memandang remeh. Bila Rasulullah katakan nak ketahui supaya kita jauhkan. Jauhkan dari perbuatan yang pertama syirik. Sudah tentu syirik itu yang pertama sekali. Kemudian yang kedua, sama ada derhaka kepada mak dan ayah ataupun meninggalkan solat. Ya, dua ni. Ya, jadi besar. Bahkan derhaka kepada orang tua merupakan dosa besar yang pelakunya mendapat azab di dunia sebelum azab di akhirat. Demikian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik yang mengatakan Rasulullah Anas Ibn Malik, babani muajjilani uqubatuhuma fi dunya al-baghyu wal-uquq. Ya. Ada dua yang azabnya disegerakan di dunia, iaitu pertama kezaliman dan dua derhaka kepada orang tua. Ya, ini di antara perkara yang kita lihat yang kena berhati-hati, jangan nak buat zalim kepada orang. Kenapa? Tuan-tuan dan puan, zalim kepada orang ni, ya, doa mereka tu laisa bainahu wa bainallahi hijaban, tidak ada hijab antara mereka dengan Allah. Berbahaya. Mustajab. Kerana apa? Doa orang yang dizalimi ini tak kira orang tu orang kafir ke, ya, orang apa ke, kalau apatah lagi orang Islam, kalau dia dizalimi, apa juga bentuk kezaliman yang kita lakukan, ambil harta dia dengan cara tak betul, ataupun kita fitnah dia, atau berbagai-bagai yang bentuk dizalimi, maka doa dia mustajab di sisi Allah. Oi, teruk. Dia boleh balik segala yang tak baik itu kepada orang yang memperkatakan. Itu pasal kita dalam bab-bab ni, na'udzubillah, janganlah cepat menghukum, mengatakan itu ini, ya, terutamanya di medan sosial kita ni, ya, seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok, apa semua tu, ya, merbahayalah. Saya lihat merbahaya. Kenapa? Kita takut doa-doa yang boleh menyebabkan seorang itu ditimpa dengan cepat. Ya. Laisa bainahu wa bainallahi hijaban. Tidak ada hijab antara orang yang dizalimi dengan Allah. Dia doa sekali makbul. Begitu juga dengan orang yang derhaka kepada mak dan ayah. Ya, sekali dia berdoa, kena. Mak dan ayah tu sekali je dia berdoa, kena. Ya. Macam cerita klasik kita Tanggang tu, itu ceritalah wallahualam kesahihannya, atau Maling Kundang pada cerita Indonesia, ataupun cerita yang tak sahih, cerita Akramah yang mati tu, ya. Namun kita nak ceritakan bahawa memang doa-doa ini akan berlaku. Cuma mak ayah ni dia berfikir nak mendoakan. Mak ayah ni banyak berfikir nak mendoakan. Dia mempunyai kekuatan dalam siri doa, tetapi dia tak sampai hati nak tengok anak dia tu. Ya, tapi anak, na'udzubillah. Okey, kita lihat. Demikianlah memerintahkan kita agar senantiasa berbakti, berbuat ihsan dan mentaati kedua orang tua dalam kondisi apa pun. Adapun apabila mereka mengajak kepada syirik atau perbuatan maksiat, maka kita tidak boleh mentaati dalam perkara tersebut, namun kita harus tetap mempergauli keduanya dengan baik. Okey, misalan saya bagi contoh. Bila berlaku ibu, ayah nakkan sesuatu yang mana ialah asas jugalah. Nak kata asas pun. Isteri dan anak nak, mana yang lebih diutamakan? Ya. Kena pula anak kecil nak. Mak nak susu, ayah nak susu, anak pun nak susu. Isteri pun nak susu juga kot.
Mana perlu diutamakan? Ya, menjadi perbahasan juga. Kena utamakan keluarga dulu, dia kata. Habis mak ayah bukan keluarga. Itu tanggungan kita, isteri dan anak. Mak ayah bukan tanggungan kita. Dia minda kita bila mengatakan mak ayah bukan tanggungan kita, itu yang jadinya. Okay. Apabila pertanyaan itu ditanya, saya menjawab dengan satu hadis yang Rasulullah SAW ceritakan tentang 3 Bani Israel yang terkurung di dalam gua. Ingat tak? Salah seorang lelaki ini mengatakan, aku adalah penggembala kambing. Tiap hari aku balik, maka aku sediakan susu kambingku untuk ibu dan ayahku. Lalu aku pergi bagi dia minum susu kambing tu. Ya, lepas mak ayah minum, baru aku bagi anak dan isteriku minum. Nampak tak? Okay. Kemudian, satu hari tiba-tiba aku terpulang lewat. Yang ini jauh penggembala kan. Dia kadang sampai jauh tu, dia balik tu lewat. Maka bila sampai lewat, maka hari pun dah malam. Aku menyediakan susu seperti biasa dan aku dapati mak dan ayahku sudah tidur. Dan aku tak mau mengejutkannya. Nampak tak anak yang soleh ni macam mana? Mak dan ayah tengah tidur, dia tak nak ganggu. Kalau kita, mak, bukalah pintu ni, mak, oi. Mak ni, kan, kita kejut habis semua. Bukan mak ayah je bangun, semua jiran-jiran sebelah pun bangun. Dengan suara kita tu, ya. Tetapi anak yang soleh ni, dia tak mau ganggu mak ayah dia. Ya. Kerana apa? Orang tua ni bila terbangun terkejut, dia jadi gabra lah, takut pening lah kan. Kena darah tinggi, boleh berbagai-bagai. Oleh kerana tu dia tak nak kejut mak dan ayah dia sambil dia memegang. Dia, dalam hadis kata dia pegang susu ni, dia duduk sebelah katil mak dan ayahnya. Ditakuti mak dan ayahnya bangun, nak susu macam baby bangun kan. Lalu dibagi susu. Sedangkan anak aku dan isteriku memerlukan susu tersebut. Aku tak mau bagi. Sehingga mak dan ayah aku yang meminum. Aku tunggu. Sampai ke pagi barulah mereka terjaga, lalu aku berikan susu itu. Okay? Dia tak noktah kat situ je. Yang penting, lalu aku mengatakan, Ya Allah, jika amalan itu adalah amalan yang engkau reda, tawassul dengan amalan yang soleh. Amalan baik itu engkau reda, ikhlas daripada aku. Maka bukakanlah pintu gua. Terbuka tak? Terbuka. Itu menunjukkan amalan itu betul. Amalan itulah yang sebenarnya berlaku, yang mana kita mengutamakan orang tua kita dahulu. Tanpa meninggalkan orang itu. Kenapa? Ini bukan bentuk mudarat. Ya, bukan bentuk mudarat. Kalau misalnya, kalau anak aku tak makan nasi ini, ya, pun boleh mati, itu lain cerita. Ini bentuk yang mana orang tua ni lebih diutamakan. Anak-anak boleh lagi ada jalan pelepasan mereka dan isteri itu. Tapi ini orang tua. Kerana orang tua makanan dia terhad. Baik, jadi itu dia. Penting sama sekali. Allah berfirman berkaitan dengan ayat yang kita dah baca tadi dalam surah Luqman, jika mak dan ayah mengarahkan kekafiran, maka kita jangan ikut. Ayat di atas menunjukkan bahawa di antara bentuk ihsan yang tertinggi ialah mengajak dan mengerjakan Islam kepada kedua orang tua. Sebab anak yang berbakti kepada orang tua pasti akan berusaha menyelamatkan mereka dari neraka dan menunjukkan mereka jalan ke syurga. Jikalau keduanya kafir, kita wajib mengajaknya dan mereka memeluk Islam. Begitu pula jika keduanya gemar bermaksiat, kita pun wajib mengajak mereka kembali kepada ketaatan. Okey, ini di antara kaedah yang amat penting lah. Kita lihat, kita berusaha untuk kembalikan mereka kepada kebaikan. Itu pasal kita tengok sahabat-sahabat kita macam Ustaz Firdaus Wong, ya, Brother Firdaus Wong, bagaimana muamalah dia, ya, dengan mak ayah dia, macam Brother Lim, lepas tu ada 2-3 orang, ya, bagaimana muamalah mereka dengan mak dan ayah adik-beradik mereka, yang menyebabkan keluarga mereka pun akhirnya masuk Islam. Ya, bagi saya masya-Allah, ya, bagi saya ini merupakan satu perkara yang penting untuk menarik seorang itu masuk Islam. Ya.
Hatta kalau mak ayah kita non-Muslim pun, tapi ialah dengan tidak menjaga aurat, maksiat apa, kita tetap berusaha dengan cara yang baik, slow and steady. Ya, jangan tergopoh-gapah dalam siri dakwah dengan orang tua kita. Ya, bersabar, slow and steady, dan insya-Allah Allah akan bagi jalan. Kemudian, dakwah terhadap orang tua dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi rasa cinta, kasih sayang serta kelembutan dan cara yang baik. Pelajaran terbaik dalam hal kisah keislaman ibunda Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ni, mak dia, ya, tak suka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia masuk Islam. Dia kutuk je depan Abu Hurairah sampai Abu Hurairah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mak dia menyakiti aku, menyakiti dengan mengutuk kamu. Ya. Tetapi dia tetap bersabar. Dia muamalah dia baik dengan mak dia. Walaupun dia dengar kutukan mak dia terhadap Abu Hurairah, ialah dia tetap tegas. Pendirian itu yang kita nak. Pendirian dalaman tu tegas dan akhlak kita ceria. Ya. Lalu sampai tahap dia berjumpa dengan Rasulullah SAW dan diceritakan, ya Rasulullah tolong doalah untuk mak aku agar dia masuk Islam. Kan? Lalu Rasulullah berdoa dengan izin Allah, keberkatan doa seorang Nabi. Ya, Allah perkenankan. Dia balik ke rumah tu, dia panggil mak dia, dia dengar mak kata dalam bilik air. Ya, lepas tu tengok maknya dalam keadaan mandi, ya, mandi, dan dikatakan, wahai Abu Hurairah, sama ada ajarkan aku mengucap, ataupun dia tanya di mana Muhammad. Kenapa? Kerana nak masuk Islam, kan? Tu dia. Ya, Abu Hurairah waktu tu punya gembira sangat-sangat, ya, bila keislaman seorang ibu, ya, yang menyebabkan dia cukup suka, ya, sehingga cerita Abu Hurairah ni agak menarik, ya. Bagaimana dia berbicara dengan mak dia berbalas-balas, ya, macam setengah masyarakat kita lah, ya, menarik. Okey. Dan kita menyaksikan dalam kisah seperti Abu Ubaidah Ibnu Jarrah dengan mak dia Mus'ab Ibnu Umair pun macam tu juga. Ya, keadaan mereka baik. Akhlak orang Islam ni baik, tapi sayang bila akhlak kita tidak diajar cara mengikut para sahabat, akhirnya jadilah akhlak kita akhlak orang TikTok. Ya, dia ikut TikTok aja perangai dia. Ya, dapat tengok TikTok tu sendiri, tak tahulah, pergilah. Ya, so ajak makan pun asyik TikTok, makanlah TikTok tu. Baik. Sahabat Nabi itu mengerahkan semua upayanya supaya si ibu yang masih musyrik bersedia memasuk Islam, bersedia memeluk agama Islam sebagaimana diuturkannya sendiri seperti berikut. Aku pun tidak patah semangat dalam mendakwahi ibuku berkali-kali. Aku mengajaknya masuk Islam namun dia selalu menolak. Hingga suatu hari tak kala aku membujuknya, dia justru meresponkan ajakanku dengan celaan terhadap Nabi. Ucapannya benar-benar membuat hatiku luka. Lantah aku menemui Nabi untuk mengadukan hal itu sambil menangis. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku sudah berusaha mengajak ibuku memeluk Islam namun dia selalu menolak ajaranku. Bahkan penolakan itu diiringi dengan celaan terhadap engkau dan perkataan yang membuat aku sangat sedih. Aku mohon berdoa kepada Allah supaya dia memberi petunjuk kepadamu, kepada ibuku. Usai mendengar curahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengabulkan permintaan Abu Hurairah dengan berdoa khususnya untuk dirinya. Allahumma hdi ummi Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mak Abu Hurairah. Setelah itu aku pergi di sisi Allah, Rasulullah, aku meninggalkan rumah beliau dengan membawa segedung kebahagiaan dan sikap optimis akan doa tersebut. Kesampaian aku di rumahku, lihat pintu tutup terapat, kaki mengayun melahap dekat pintu. Ternyata ibuku mendengar suara langkahku. Abu Hurairah diam di situ. Dahulu, jangan masuk, serunya dari pintu bilik. Aku mendengar gemercikan air dalam rumah petanda ibuku sedang mandi. Kemudian dia bergegas memakai baju kurungnya dan kerudung. Lalu dia membuka pintu dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka aku segera menemui Nabi sambil menangis bahagia. Saya pun sebab dengar. Wahai Rasulullah, kali ini aku datang membawa khabar gembira. Allah telah memberi petunjuk kepada ibuku. Beliau pun bersyukur ketika mendengarnya. Wahai Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar aku dan ibuku dikurniai kecintaan pada semua orang beriman dan mereka pun cinta kepada kami, cintaku kali ini. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma habib ubaidaka
hadza illa ila ibadikal mu'minin habibillahi himul mu'minin. Sorry, kalau bukan bahasa Arab susah nak baca. Baik. Ya Allah, anugerahkanlah kurniaan kepada hamba-Mu ini, yakni Abu Hurairah beserta ibunya, yang berupa kecintaan kepada seluruh hamba yang beriman kepada Engkau, dan dijadikan orang yang beriman mencintai mereka berdua. Sejak saat itulah setiap mukmin yang mendengar tentang diriku atau melihat pasti mencintai aku. Ya, ini di antara perkara yang amat penting. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila doa Rasul dimustajabkan oleh Allah, ya, bukan semua doa Rasul mustajab, ya, ada doa yang tidak dimustajabkan seperti yang disebutkan dalam masjid ijabah, dia Allah terima dua doa, satu tidak diterima. Okey, tetapi dalam bab ini Allah terima doa Rasulullah SAW yang menyebabkan Abu Hurairah minta lagi doa supaya dia dicintai oleh orang mukmin bila berjumpai dengan dia atau disebut nama dia. Maka kita lihat nama dia telah disebut selalu hadis an Abi Hurairah. Bila sebut Abu Hurairah, kita sendiri dah tahu dah, Masya Allah, lelaki ini adalah lelaki agung. Dan tidak ada yang membenci Abu Hurairah melainkan dalam jiwanya ada nifak. Ya, tidaklah yang membenci Abu Hurairah melainkan jiwa dia ada sifat-sifat kekufuran. Kenapa? Kerana orang-orang orientalis telah mengambil kaedah untuk menghancurkan Islam dengan berimannya Abu Hurairah. Ya, dia dengan berimannya Abu Hurairah dan hadis yang dikumpulkannya. Maka mereka cuba memburukkan Abu Hurairah supaya kita membenci dan mempertikaikan Abu Hurairah. Sedangkan Rasulullah bila Abu Hurairah meminta untuk didoakan supaya disayangi oleh orang mukmin, maka Rasulullah doa, berarti kita yang alhamdulillah bila sebut nama Abu Hurairah, maka kita akan mencintai dia. Kita akan suka apabila disebutkan hadis Abu Hurairah, kita tahu hadis ini Masya Allah dari lelaki yang agung. Ya, maka itu adalah tabiat orang mukmin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat dalam keadaan yang begini, kita seharusnya berusaha untuk menjadikan orang yang terbaik dan lakukanlah ihsan dengan mak dan ayah kita. Bagi kita, lakukan ihsan. Buatlah baik untuk mak dan ayah kita sebelum mereka meninggalkan kita. Kenapa? Anak-anak akan mengikut rentak-rentak kita. Ya, subhanallah. Jadi oleh kerana itu, mak dan ayah adalah cahaya ummah untuk kita, adalah cahaya yang terang benderang untuk kita, bulan dan bintang kita ataupun matahari dan bulan kita, yang mana hilangnya akan hilanglah ke cahaya yang ada dalam jiwa kita. Jadi sinarilah dengan amalan-amalan soleh kita, doakan setiap kali bila kita ingat, doakan, dan pastikan kita jadikan diri kita anak yang soleh yang sentiasa mendoa mak dan ayah kita bila-bila masa di waktu dia dah mati ataupun masih hidup, dan lakukanlah kebaikan kepada mak dan ayah kita sebaik yang mungkin. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah berikan jalan yang terbaik, Allah jadikan kita hamba yang terpilih. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.